nanti pun dia akan crop jugalah. So kadang-kadang ada yang kita perlukan crop of region of interest tu. So yang ini script tak boleh nak dicapai lah benda ni. So kamu kena buat sendiri melalui manual region of interest. Okay, itu dari segi grouping, kita ungroup balik, so dah akan dapat yang standard lah macam tu. Dan kita dah go through semalam pasal yang ini, random saja ni. So kalau kamu select semua layer ni dan kamu randomkan dia, dia akan random within 15 frame. Contoh 0 hingga 15, in between value 0 hingga 15 tu dia akan random lah in point dari tu ataupun dia punya offset dari tu. So dia akan tak lebih daripada 5 frame. Kalau kamu ubah kat sini, let's say kamu ubah kepada 50 frame, so dia punya seeding tu akan lebih jauh lah untuk randomize, dapat value yang berbeza-beza antara 50. So saya rasa 50 ni terlalu besar bagi saya. Selalu saya ambil dalam 15, macam tu pun okay. Dan macam mana once kita dah buat macam ni kan, macam mana saya nak tarik ni balik back to normal macam tu. So memang takkan kita nak tarik salah satu kan. So saya ada sediakan satu button dekat tengah-tengah kat sini. So dia akan tekan button tu, automatic dia akan back to normal balik lah. Let's say kamu ada multiple layer, kamu dah buat macam ni kan, alamak saya tak jadilah nak buat random. Kamu just tekan balik kat sini, automatic dia akan back to kosong dan kamu boleh start fresh macam tu. Ini so ada 2 button kat sini. Satu button lagi kat sini ialah itu staggering, tapi staggering ni dia bukan random, staggering ni dia bertangga. Okay. So dia ada 2 jenis tangga. Tangga yang menurun macam ni, tangga yang menaik ke atas macam ni. Just in case kalau kamu nak buat satu tangga yang ke atas, and then kamu tekan, dia akan jadi tangga sebanyak 5 frame per tangga macam tu. Jadi kat sini saya set 5 frame. Dan kalau kamu nak menurun, kamu just tarik daripada atas ke bawah, dan dia akan tangga menurun lah. So begitu. So saya rasa yang ini mudah lah untuk kamu faham bagaimana nak dapat susunan layer yang dinamik macam ni. Apa lagi semalam kita go through pasal EE. EE ni ada banyak lah kan. EE ni ada banyak yang kamu boleh buat. Lagi satu kita ada belajar pasal Wiki. Okay, Wiki ni lebih kurang macam F9. Okay. Kalau kamu tengok kat sini, saya nak detail sikit pasal F9 ni. Okay, saya buat new composition dan saya apply satu objek kat sini dan saya duplicatekan dia. So siapa tahu duplicate ni apa control dia punya shortcut key dia. So duplicate, kamu boleh pergi kat edit, duplicate ataupun control D. D adalah untuk duplicate lah. Control D, okay, correct. So kita ada 2 layer macam ni. Let's say saya buat satu keyframe point position kepada point yang lain macam tu. So saya nak tunjukkan yang ini F9 biasa, saya tekan F9. Yang ini saya pakai Wiki biasa, 70 dan 30. Yang ini kan, kenapa saya cakap 30 dan 70? Okay, kenapa saya tahu nilaian dia 70? Kalau kamu tengok kat sini, yang bila kamu bermain dengan F9 ni ataupun easing ni, kamu berkait dengan graph editor. So graph editor ni satu view yang lebih detail bagaimana kita nak control speed dan velocity sesuatu animation tu. Nampak lebih smooth, nampak lebih hidup, nampak lebih menarik berbanding yang linear animation. Kalau kamu pergi kat tutorial YouTube dan sebagainya tu, graph editor tu akan selalulah bermain dekat diorang punya rutin diorang. So jangan terkejut. Kamu boleh apply a graph editor dengan klik button kat sini, nanti dia akan paparkan graph editor yang macam ni ataupun yang bentuk edit value yang sebegini. Dia begini. So ini
bagi siapa yang tak ready lagi nak bermain dengan graph editor, mungkin nampak macam alamak, peningnya, macam tu, contohnya begitulah. Kamu akan, bila kamu dah ready, After Effects, kamu dah prepare betul-betul dengan After Effects environment, barulah kamu ready masuk ke dalam graph editor ni. Selalu graph editor ni saya tak akan main graph edit value graph. Saya akan main dengan speed graph sebab saya nak bermain dengan speed animation. So berapa jauh, berapa speeding kat sini, berapa speeding kat sini, dan berapa speeding kat hujung dia. Main fizik juga kan? Ya? Dia main hukum fizik juga kan? Ya, dia ada hukum fizik kat situ lah. So, saya ni just review sebab syllabus ni tak masuk dalam kita punya ni sebab banyak benda nak kena cover. Tapi kamu tengok kat sini, apabila kamu select 2 point yang kat sini, kan ada point A kepada point B. So, dia punya melengkung dia macam ni. So, ini namanya F9 yang biasa. Kalau kamu tengok kat sini, kalau roll over kat sini, nak apa shortcut easy 2.1.3 ni? Graph. Saya punya tak keluar. Oh, dekat sini. Graph kat sini. Tekan kat sini. Easy yang kotak tepi ni, belah kanan ni. Ni. Easy. Easy je. Saya punya tak keluar. Keluar. Dah run ke? Dah run dah. Cuma dia tak keluar. Kat sini. Dia keluar macam ni ke? Kotak tu tak keluar langsung. Fully easy ni. Kamu tutup balik. Okay. Just run balik skrip tu. Run balik macam tu. Lepas script. Ya. Lepas script tekan apa? Run script file Script. Run script file. And then browse balik dekat sini. Okay, alright. Okay, so bila kamu nak detail lagi animation, kamu perlu masuk dalam graph editor ni. Baik, apabila kamu tengok masuk graph editor ni, kat sini bila saya tarik benda ni, nampak tak? Dia akan cakap kat situ influence 30%, 35% macam tu. Ataupun saya double klik kat sini, kamu nak tengok berapa influence dia ialah sekitar dalam, saya tarik, influence dia dalam sekitar 33%, 31% macam tu. Kamu boleh set kepada 70 ke, kamu boleh set kepada 30 ke. Ini sebagai contoh kan. Katakan saya set kepada 30 lah. 70 sama. Sini saya letak 70, sama macam value saya letak kat sini. Sini pun saya letak 70. So kamu akan tengok animasi dia lebih kurang sama. Bentar Sini pun 70. Okay, nampak tak, dia punya animasi tu sama. So di sini kamu boleh apply terus 70 ke 100 ke tanpa kamu nak masuk dalam ni, nak ubah yang ini, nak ubah yang itu. So kamu banyak benda lah kalau kamu nak ubah kat sini. Banyak klik macam tu. So why don't kita just pakai je Wiki ni, kita identify je berapa yang kita nak. Let's say kamu nak yang ini saya nak dia jadi 70. Yang atas ni saya nak dia buat kepada 100 maksimum. Okay, 100. Tengok apa perbezaan dia antara 70 dan 100. So itu dia punya perbezaan dia. 70 tu dia ada sedikit speed dekat tengah, tapi kalau yang dekat 100 tu, yang atas tu dia akan speed laju dan slow dekat atas, dekat belakang dia. Nampak dia berapa frame dia kat sini. So kamu akan nampak perbezaan dia tentulah. So kamu kena identify lah. Kalau boleh, kalau selalu saya akan bermain 65, 70, 60, 75, antara value yang itu saja saya akan bermain. Saya tak akan pergi bawah daripada 50, saya tak akan pergi bawah 100 tu macam terlalu ekstrim sangat dia punya animation. So begitu. Dan 70 pun dah okey. Baik. Itu dari segi graph editor. Kadang ada. Ya. Baik, once kamu dah ada begitu dan kita dah buatlah semalam apa benda tu, kita buat teks dan sebagainya. Okay, teks.
kita ada teks, kita klik teks begini dan kita bermain dengan apa tu? Kita bermain dengan apa semalam cifu.com dan sebagainya. Apa ni? Apa nama? Grid shift dan sebagainya. So grid shift, animation contoh. Dan ada satu benda yang saya nak share pasal dengan teks ni kan. Ada semalam saya rasa macam macam susah kan nak tulis satu-satu perkataan ni kan. Lepas tu kita nak break perkataan ni. Contoh begitu. Contoh macam saya nak ini asing dan ini asing. So macam mana saya nak buat betul? So kita akan masuk satu topik yang tools yang powerful juga, iaitu Exploder. Dan kalau kamu tengok kat sini, kamu ada button Exploder. Apabila kamu select text only dan kamu tekan Exploder, so automatic dia akan pecahkan kepada multiple macam tu lah, multiple layer. Dia akan, kamu boleh pecahkan. Jadi saya undo balik, saya demo balik. Okey, contoh begini. Grid shift animation. Saya letak satu line ke bawah, AEZ begitu. Jika teks kamu mempunyai dua line ataupun multiple line, klik Exploder, dia akan pecahkan line by line. Line by line. Kalau line ini, teks ini mempunyai multiple words, dia akan pecahkan word by words. Kalau teks ini mempunyai satu word saja dan dia akan explode karakter per karakter. Ya. So, ini sangat-sangat handy kalau kamu nak buat custom animation, contoh macam O datang dari mana, I datang dari mana, A datang dari mana, macam tu. Ini sangat-sangat handy lah. Kamu tak perlulah buat macam ni lagi. A1, A animation. Ini macam tu. Sangat-sangat leceh. Lepas tu kamu nak kena susun pula tu. Macam tu. Jadi kita macam tu lah. sebab macam tu kan. Saya sengaja nak bagi experience supaya kamu latihan. Latihan macam Dia clear outline. nak buat itu, nak buat ini. Kita rasa susah sikit. Lepas tu saya akan tunjukkan cara yang mudah. So saya rasa button Exploder ini bukan sekadar benda tu. Dia akan boleh buat macam-macam lagi. So itu salah satu yang saya rasa button ni sangat-sangat mahal lah bagi saya kan. Exploder ni. Contohnya saya nak buat satu grid text contoh kan. And then saya explode sekali lagi. Explode. Dia kena pilih satu-satu dulu lah. Explode dan juga explode. So di sini kita boleh letak animasi EE dan kat sini kita boleh letak datang daripada sini. Yang ini datang daripada bawah. Ini datang daripada atas. Sekali lagi saya buat macam ni. Ini pun datang dari sini. Daripada kanan. Daripada atas. Wah, macam tu. So kamu dapat yang macam ni. Once kamu dah dapat begini, bolehlah kamu nak bermain dengan randomize ni. So kamu akan dapat satu animasi yang grid. Mungkin lama cik slow sangatlah saya punya animasi ni. Saya nak laju sikit, nak bagi macam ekstrim sikit. Okay. So kamu tarik satu-satu, memang letih lah. So kamu select semua ini, kamu boleh pakai bracket ini. Yang ini nak reduce, ini nak expand time tu. So let's say saya reduce sikit bagi dia laju sikit lah. Okay, nice. Wah, kita dah ada satu teks macam tu. Dan apa lagi yang kita go through semalam? Semalam kita ada go through pasal motion blur lah sekali. Motion blur ini, enablekan motion blur ini dan kita enablekan preview dekat atas ni. Jangan lupa kan, kalau kamu tak enable preview kat sini, tak nampak apa-apa pun. So kamu just enable preview ni, kamu akan dapat satu animasi yang mempunyai motion blur. So gitu. Alright. Dan kat sini kamu bolehlah nak groupkan ke,
nak group yang ni, text animation. Dan kita nak kecilkan ke ataupun nak letak dekat ujung sini ke, sebagai kita punya apa nama tu, orang panggil logo animasi YouTube ke apa ke, boleh letak kat situ dan sebagainya. So begitulah mudahnya untuk kamu menghasilkan animasi. Now, so, ada tak persoalan-persoalan yang kita boleh kongsi pada hari ini sebelum kita masuk ke topik yang baru? Tuan, dia apa-apa bentuk macam hexagon, triangle semua tu memang kita kena dapatkan PNG file lah. Selain daripada PNG, ada lagi tak file yang format lain yang boleh, yang transparent dia punya ni? Okey. Okey, yang ini satu topik yang menarik kan. PNG yang saya bagi kat sini semua-semua ini memang saya dah sediakan sebagai gambar. Tetapi kamu juga boleh create benda ni di dalam After Effects sendiri. Nanti kita akan masuk hari yang ketiga, kita akan masuk bagaimana nak handle vector layer di dalam After Effects. Okey, begitu. Jadi macam mana Maknanya lukis sendiri lah. Kita lukis sendiri, kita lukis colour sendiri dalam sendiri yang begini. So Menarik. kamu tak perlu pergi ke dalam Illustrator ataupun kamu tak perlu pergi ke dalam Photoshop dan sebagainya, nak export PNG dan sebagainya. Tapi ada satu perkara yang menarik saya nak share kat sini ialah kamu boleh import file Illustrator. Kamu boleh import file Illustrator dan import file PSD dalam bentuk yang telah tersusun macam layer apa yang ada dalam Illustrator tersebut. Dan kamu boleh animatekan dia. Baik. Saya nak tanya, kalau misal kata daripada Photoshop, kita ada layer by layer kan? So kita nak ambil dia punya bentuk dia tu, kita boleh drag masuk terus ke dalam After Effects Maksudnya After Effects dia macam Photoshop tapi digerakkan Boleh. Oh, okey. Okey, saya bagi satu contoh kat sini kan. Satu contoh ni sebab saya browse dulu file saya, mungkin saya rasa tak ada dalam folder kamu tu. Okey, memang tak ada. Saya akan bagi dalam chat group ada satu file Illustrator yang kita boleh buat bersama. Okey, let's say saya kasih dalam chat group. Nak pecahkan body tu by capital pun guna exploder. Betul. Saya bagi dalam file. Okey, ada tak kampung.ai tentu. Saya dah kasih dalam chat group, cuba tengok. Nak pecahkan wording tu capital by capital pun guna exploder. Ya, betul. Okey, dalam chat group tu kamu boleh download file kampung.ai. Okey, kampung.ai ni simple lah. Dan tidak ada apa-apa yang mention pun. Tapi kalau kamu ada Illustrator, kamu boleh tengok strukturnya, bagaimana layer tu dipecahkan macam tu. Dan di sini kalau kamu tarik file AI ni masuk dalam After Effects, so apa yang akan terjadi? So let's say saya tarik dalam After Effects file ni. Katakan saya share screen saya After Effects dan kamu tengok dalam After Effects saya. Once kamu dah ada AI kamu dan saya tarik daripada Explorer saya dan saya lepaskan ke dalam project panel saya. Nanti dia akan tanya macam ni. Okey. Saya bagi yang 1 minit lah untuk download semua-semua tu dan kamu masuk tarik file tu masuk ke dalam project panel, import, nanti dia akan keluar satu panel macam ni. Dan kita akan start. Ya. PSD pun sama, tapi PSD tu kita biar dululah. Saya akan fokus kepada AI saja.
Okey, lepas tu tarik masuk dalam. Ditarik ataupun import file kampung.ai tadi tu. Kita import, masuk dalam tu, nanti dia akan keluar pop-up ni. Composition. Okay. Okay. Dia akan keluar pop-up macam ni. Nanti kita tanya ni, nak import kind. Import kind as a composition. Jangan import kind as footage. Kamu just import kind as composition. Dimension tu biarkan kepada layer size. Okay. So layer size ni dia akan, nanti dia punya handler ni dia akan fit kepada layer size tu. So dia tak akan ambil document size. Macam tu. So saya tekan OK. Once kamu tekan OK, kamu akan nampak satu composition kampung kat sini. Kampung. Double klik kampung tu dan kamu akan dapat dalam bentuk layer per layer macam ni lah. Dalam satu layer group yang begini dan begitu. Dan kita ada satu pokok yang aneh macam ni, pokok misteri nama dia, warna biru. Okey, kejap. Okey. Import file footage Apa tadi? Okay, kamu import file. Ha? Mana tadi tu? Saya import file dekat sini lah, saya tarik, saya import file AI tu, kampung.ai. Ada tak? Tak ada saya ni. Ada, and then dia tanya import file footage ke composition? Composition. Composition. Kita set as composition. Bawah tu layer size lah. Layer size. Cik Azizi tak ada? Tak ada. Ada. Satu dia composition, satu dia folder. Position. Wah, dia dah siap pecah-pecah lah. Dia dah pecahkan kamu punya tu. Sama macam Illustrator file tu Apa lah. beza composition dengan footage? Okay. Kalau kamu import as a composition, Yes. dia akan jadi, contoh saya import kan. Saya import as a footage. Nanti dia import ni sebagai file saja, nampak tu? .ai. Oh. Macam tu. Dia dah jadi gambar seketul. Oh, dia tu jadi Footage lah. JPEG. Terus dia macam JPEG macam tu. Jadi, saya tak nak dia import as AI je. Saya nak dia buat terus untuk saya layer tu. Apabila saya tarik masuk ke dalam kampung.ai ni, saya lepaskan kat sini. Nanti dia tanya nak import as a footage ataupun import as composition. Saya ambil as a composition. Dan dimension ni, kamu pilih kepada layer size. Dan pastinya jangan pilih layer document size. Okay, beza document size dengan layer size. Okay, kata saya ambil document size. Dan saya tekan OK. Dan saya tengok ada composition yang saya buat ni. Kamu tengok setiap layer yang kamu ada ni, awan ni saja dia pakai sebesar-besar composition ni. Nampak tu? Ini satu layer size. Yang ini layer awan sebesar-besar ni tapi dia pakai composition sebesar-besar ni. Jadi kita tak nak lah. Begitu kan? So saya nak maintain dia kepada layer size. Tuan, sorry tuan. Dalam folder mana? Folder After Effects Material 2020 Tak. Dalam tu dekat chat group. Dalam chat group. Oh, chat group. Alright. Ada saya bagi satu file AI. Download Bani. Okay. Saya ingat ada folder semalam. Okay. Kamu boleh Jumpa. cuba kan? Sorry. Okay, teruskan. Okay, ambil pada layer size and then just click OK. So nanti dia akan create folder kampung.layer, kampung layers dan kampung composition. Nah, dekat sini pun kita dah dapat lah dia punya AI punya file kat sini. Okay, AI file. Andai katalah kamu nak tukar color, let's say saya nak tukarlah color dalam gambar ni, bukit tu saya nak color yang lain sikit. Kamu buka file AI tu dan kamu ubah dan kamu save saja. Automatic dia akan revert kat sini, dia akan tukar color dalam After Effects ni. So dia boleh communicate lah antara dua ni. AI dengan ini dengan Kalau kita drag je tak boleh Kalau kita drag saja. Maksudnya saya tukar pokok saja kan, warna oranye tu jadi warna biru lah contoh. Ya. Lepas tu saya ambil objek daripada Illustrator tu, pokok tu saja. Lepas tu saya paste masuk dekat dalam After Effects.
boleh, dia akan jadi masking. Tu bezanya macam tu. Selalunya kamu boleh je copy and paste dalam After Effects. Cuma nanti dia akan paste pada layer apa dia tanya. Kita nak paste mesti ada pada sesuatu layer, betul kan? Tapi once kamu paste saja dalam After Effects pada atas layer, dia akan paste sebagai mask. Kita tak nak benda tu berlaku. Saya nak benda tu paste as a shape. Jadi cara yang terbaik yang saya boleh buat ialah kamu create a new document AI, paste objek tu saja dan save dan import daripada situ. Okay. Okay, sebenarnya ada teknik yang lebih advance, tapi advance tu menggunakan script lah, script yang berbayar. Kamu just pilih select layer daripada AI, export kepada AE, hanya objek tu saja yang akan dieksport. Itu pun menarik skrip tu, tapi berbayar lah. Tapi ignore pasal benda tu. Cuman import macam biasa. So begitu. So dekat sini bolehlah kita animate. Tidak ada masalah nak animate. Let's say saya nak animate pokok kan. Saya nak pokok ni datang dia membesar. Membesar macam tu. Sebegitu. Dan maybe saya nak copy and paste. Copy. Sebenarnya dalam AI tu, dia agak kompleks bila kamu nak susun layer tu. Sebab dalam AI, dia ada sub object dalam satu layer. Layer, kalau kamu create another object, dia akan jadi dia akan jadi sub object dalam layer tu. So apa yang kamu perlu buat ialah setiap objek adalah setiap satu layer. Barulah dia akan jadi terpecah sebegini. Kalaulah kamu mempunyai sub object di dalam satu layer, dan kamu ada multiple layer dalam tu, dia tak akan pecah sebegini. So kamu kena alert. Kamu boleh kaji file ni, kamu boleh cuba kaji, kamu buka file yang kampung.ai ni, dan kamu tengok dekat situ bagaimana susunan layer saya, by layer, layer by layer ke, ataupun ada sub object di dalamnya. Dan kamu nak cuba, kamu boleh buat file yang baru, buat multiple objek dalam satu layer dan tengok kalau diimport, dia import sebagai apa. Itu kamu boleh eksperimental sendiri. Bagaimana apa yang dia boleh import, apa yang dia boleh susun. Bermakna setiap objek, contohnya pokok tu dia ada daun, ada ranting, ada dengan batang pokok tu, mana kita buat dalam Illustrator tu jadikan dia objek terus, bukan satu-satu lah. Satu-satulah. Maksud yang ini, kalau kamu tengok kat sini, ini kan kita ada pokok ini dan kita ada dahan ni kan. So dahan ini, satu layer ada dua objek dalam. Ya. Maknanya kena merge siap-siap lah. Kita kena merge siap-siap ataupun kita kena flattenkan dia. Kita akan flatkan dia macam tu. Grup biasa lah. Kalau grup biasa dia akan terpecah balik dalam. Pecah satu-satu. Oh, patutlah saya buka file ni tadi, saya kena release baru benda tu pecah. Ya, release sequence ke, release layer ke, macam tu. Okay, so itu kalau buka KAI, kamu bacalah, kajilah macam mana kan, dan kamu cuba eksperimental nanti, ini itu, kamu akan dapat lah. Okay, pointnya ialah kat sini kamu boleh import susunan layer sama, nama pun sama juga, dia akan bagi apa nama kat sana, dia akan nama kat sini juga. Cuma kat sini kita care pasal nak buat animasi dia lah. Ya. Dan seterusnya kita nak pergi ke topik yang lain, iaitu kita nak buat latihan lah kan. Pagi-pagi ni kita mesti ada latihan dulu.
So saya nak minta kamu, yang mana kamu nak buat? Yang kampung ni ke ataupun kamu nak buat Shopee? Yang senang. Basic dulu, yang Dua-dua basic senang. dulu lah. Basic. Basic lah ni. Kepala tak fresh Basic. pagi. Betul. Kan? Kita ajar yang basic kan. Dalam Okey, mandi. yang basic basic dia pagi ni saya nak minta kita ambil yang mencabar sikit lah kan. Mencabar ni Shopee taklah mencabar mana pun. Latihan macam semalam juga. Dan kita nak animate satu Shopee punya ads ataupun apa-apalah. Baik, katakan kamu ada file yang baru kat sini. Saya Delete delete tadi, semua. Saya delete lah. Kita buat fresh macam ni. Dalam folder material 2020 AEZ tu ada file project, dan file project tu kamu tengok 02 IG ads. Lepas tu ada flash sale folder. Okey, dekat sini ada banyak item-item barang-barang. Ada baju, kasut perempuan, baju lelaki dan bagai-bagai. Dan ada logo Shopee kat situ. Tengok nota tuan. Tak. Dekat Folder, dalam folder material tu, dalam project ada 02 IG ads, Okay. ada flash sale. Okay. Oh, saya tak Now. ada. Saya tak download. Import semua Tak download macam mana? Saya tak dapat material tu. Malam. Semalam kan kita ada pakai? Semalam maknanya saya tak pakai langsung. Oh ya ke? Ah, Kamu download dalam WhatsApp group tu ada link yang saya dah kasih material tu. Kamu download dulu. Dekat atas lagi Cuba baca kat atas tu. Sekali dengan AEZ folder semalam. Ada dua attachment saya kasih. Encik Ali. Ya. Hello. Ya. Ada soalan? Hello, minta tolong siapa-siapa boleh tak tolong bawakan turun sebab saya rasa semalam ada masalah teknikal sikit komputer saya. Oh, kejap Cuba kasih. Nanti kita forwardkan. Thank you Banyak betul lah bagi kerja rumah kat anak-anak. Cik Ali nak tanya Cik Ali. Yo. Macam mana nak buat closing effect? Sebab semalam kita belajar opening dia punya effect kan. Kita nak sama effect yang sama, lepas tu nak kira macam finishing closing tu. Macam semalam ni tu. Terima kasih lah. Kita nak copy balik benda tu. Jadi dia macam keluar macam cantik lah. Okey. Semalam kita ada buat projek Tak ada. Okey. Contohnya semalam kita ada buat saya bagi contoh yang ini sajalah, simple contoh animasi yang inilah. Okey, inilah contoh animasi semalam contoh Kamu dah ada satu animasi in menggunakan AEZ, betul? Dan mungkin saya pakai yang ni mengecil, yang ini datang daripada kiri, ini datang daripada bawah, ini datang daripada rotation dan opacity. Ini opacity jugalah. So kamu dapat satu animasi yang sebegini, betul? Untuk in lah. Kalau kamu nak buat untuk out, kita tentukanlah yang dekat out di sini, yang di bawah ni. Sama juga, kita nak keluar ke mana? Kita nak keluar dia mengecil juga ke?
Kita nak keluar yang ini rotation opacity. Ini kita nak keluar ke kanan opacity. Ini nak keluar ke kiri opacity. Tapi kamu kena setting dekat out punya ni. So, kamu dapat yang in lah yang di sini. Yang di sini pula out yang di sini. Okay, baik. Okay, dah download ke? Okay, dah. Okay, once kamu dah download, saya delete dulu yang ni. Now, saya masukkan gambar-gambar ni yang ID flash sale ni, saya tarik folder dia terus. Dan saya lepaskan dalam ni, tekan alternate, tekan dan kita lepaskan dia macam tu. Okay, saya import dah. Saya import kat sini lah Masuk kat sini, pergi dekat under project, ID ni, flash sale, import flash sale punya folder. Macam tu. So kamu kena dapat semua gambar-gambar ni dalam ni. Baik. Saya punya yang ni, saya nak lebih kurang begini. Dia punya layout dia lah. Kita ada teks, kita ada item-item ni dan kita ada Lazada dan sebagainya lah. Ada beberapa teks lagi. Dan biasalah, diorang kan selalunya buat 11-11, 20, 12-12 sebagai semua tu kan. So kita nak try buat satu animation macam tu. Now, so apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu ada satu composition, tak kisah size apa. Kalau kamu nak buat Instagram, size-nya 1080, 1080, 1000 kan. Ataupun dia depends lah. Apa yang kamu nak buat. Okay. Sekarang ni saya nak buat yang macam biasa saja untuk yang white screen macam biasa. Saya pakai yang preset yang sama macam kita pakai semalam, 1080 25. Dan just klik OK. Saya letak kat sini nama sebagai Shopee. Alright, so kita masukkan semua file-file ni ke dalam After Effects composition kita. Kamu akan dapat, banyaknya barang-barang dalam ni. So, apa yang saya perlu buat ialah saya mungkin saya buang background yang hitam besar ni, saya delete, saya tak nak dia import, dan saya nak kecilkan gambar ni. Saya kecilkan sikit, bagi saya ruang untuk saya kecil semua-semua ni besar sangat. Jadi saya kecilkan sikit. Besar. Dan saya spreadkan sikit supaya saya nampak semua item-item saya ni. Alamak. Saya select all, kecilkan lagi. Ini terlalu kecil. Saya kecilkan sikit lah kan. Kena buat satu-satu lah ni. Sekarang ni kita masih lagi design stage. Kita design. Biasalah. Kamu ambil gambar daripada internet ke, gambar daripada footage ke, daripada stock ke, memang akan ada banyak size yang berbeza-beza. So kita kena sesuaikan dengan kita punya projek tu. Ni, lama. Okey. Yang ni saya nak bagi reference je, saya boleh delete lah. Shopee ni saya dah kecilkan sikit. Dan kita mula design. Saya mulakan design, mungkin saya letak Shopee ni di sini dan beberapa item yang saya susun secara rawak macam ni. Okey, susun dulu begini. Dekat tengah-tengah ni
saya cadang saya nak letak teks. Saya buat satu teks. Saya namakan dia sebagai brand festival. Saya explode dia. Bagi dia ada 2 teks. Dan dekat bawah ni saya letak satu, berapa tarikh dia? 12 lah 12, 20. Alright. Kita ada kat sini. Kecilkan sikit. Design dahulu. Kecilkan sikit. Mungkin lebih kurang begitu. Mungkin saya nak tukar dia punya color dan sebagainya. Saya boleh tukar. Okey. Kamu design dulu begini. Ini saya delete lah kan. Terlalu banyak barang pun tak okey juga. Okay, kamu design dulu kamu punya composition, design lebih kurang begini. Jom kita design. Nanti kita buat animasi sama-sama. Ini saya nak kena belajar betul-betul ni sebab ada task. Semalam tak join Semalam saya join, yang saya macam lambat sikit semalam sebab saya tak ada material tu, yang material semua buat sendiri tu. Allah, asyik Ya patah. Awak tak abang. Sebab dekat HKL dah ada sambutan 150 tahun untuk buat Bulldog step. So ingat nak buat macam ni lah. Okey, menarik. Baik, kita dah ada design lebih kurang begini. Mungkin saya nak rotate lah sikit. Rotate ni sikit. Bagi nampak dia lain. Fun sikit. Nice. Alright, kita ada satu design macam ni. Yang lain okey ke? Okay. On way. Okey. Aku dah tutup mic ni. Besar-besarnya. File dia besar. Kamu kena biasakan skill
Scale menggunakan shift macam tu. Tekan baru tekan shift. Scale, tarik dan tekan shift. Oh nenek. Kalau kita nak reflect gambar ni macam mana tuan? Reflect maksudnya macam mana reflect? Flip. Flip, sorry. Flip. Flip, kamu select gambar tu, right Yes. click, Right click. transform, flip horizontal, flip vertical. Alright. Nampak tak ni? Yes. Apa tadi? Minus save. Brand festival. Kita bagi dalam sampai pukul 11.15. Design macam ni. Font yang saya pakai ni antara font yang favorite saya pada tahun ni. Font ni namanya Barlow. Saya rasa ramai yang dah ada font ni. Barlow Condensed. Font ni font Google. Saya suka pakai font ni sebab dia ada banyak family kat sini. Kamu boleh ada
thin, italic dan sebagainya. Kita sebagai designer kita kena tahu font jangan pakai font yang default dalam dalam PC kita tu. Font kena cari yang designer font lah, maksudnya yang trending font ke apa ke. So far tahun ni saya pakai Barlow saja, mana-mana template saya buat, mana-mana design saya buat semuanya pakai template, pakai Barlow. Dia nampak kemas. Just Google je, Barlow Condense. Nanti ada keluar lah. Ni Google Font, kamu boleh download for free. Macam tahun lepas saya pakai Railway, Montserrat. Bebas tu dah biasa sangat lah. Boleh lah, siap lah. Okey, dah siap ke? Dah. Okey. Saya rasa banyakkan ni senanglah, cuma design saja. Saya susunkan gambar ni kecil-kecil dan ada sedikit rotation. Jadi, macam mana nak buat rotation ni, Cik? Okay, kamu boleh pakai yang atas ni. Rotation tool kat atas ni dan kamu rotate lah dia macam biasa, rotate itu ini. Rotation tool? Ni atas ni. Ya, ya. Kan? Rotate ni, rotate tu. Okay. Now, so sekarang kita dah ada design macam ni, kamu confirm dulu dengan bos kamu, dengan team kamu, okay ke design macam ni kan? Okay ni. Macam mana nak animate dia, macam mana kita nak mempersembahkan ni, screen ni. So kita pun decide lah, mungkin yang ini kita nak datang daripada luar, sama datang macam ni, ini datang daripada macam ni, ini datang daripada sini, dan sebagainya lah. So mempunyai direction yang berbeza-beza, beginilah begitu. Dan kita decide dulu bagaimana animasi itu nak berlaku. So once kamu dah dapat kata sepakat, begitu, dan katakanlah saya nak main dengan position only. Maksudnya datang kasut ni, datang dari luar, masuk ke sini, datang ke sini. Sebab dia ada one way saja, kamu tak perlu ada multiple movement. Better kita buat satu-satu. So yang ini, untuk sandal ni saya kata saya datang daripada atas, kiri sikit macam tu. Yang ini datang daripada kiri, atas sedikit.
perfume ni daripada atas lah. Jadi saya buat dahulu. Tengok. Kalau kamu dah faham, kamu terus boleh buat lah macam tu. Yang penting dia keluar daripada skrin ni dari direction yang macam tu. Direction dia sendirilah. Dan kalau macam kita cuba tarik tapi tak keluar pun daripada kotak tu macam mana? Tak keluar. So make sure yang ni, masa yang ni, yang playhead ni kamu letak dekat depan sekali. So kamu akan nampak dia akan starting from the beginning lah. Oh. Jangan kita letak kat sini. Lalu kita tarik benda tu kan. Nanti sebab dia akan nampak efek daripada sini, daripada in point ni. Oh, baru saya faham. Kalau kamu punya cursor duduk dah di sini dan kamu tarik, dia dalam progress animation tu. So jangan buat macam tu. Untuk Shopee punya logo, saya rasa saya nak dia scaling saja. Macam tu. Dia bounce. Nah, so sekarang ni saya dah siap saya punya. Apabila saya play, dia akan keluar lebih kurang begitu. Dia akan keluar in place, masuk tempat yang asal baliklah. Baik, kita dah selesai untuk items. Nah, so sekarang ni untuk teks pula, saya rasa saya nak ianya datang, brand ni datang daripada tepi, masuk ke tempat dia. Yang ni datang ke sini, masuk ke tempat dia. Yang ini saya nak dia datang daripada bawah, masuk ke tempat dia macam tu. So simple lah animation dia. Apply EE. Dan saya nak yang ini datang daripada bawah, opacity. Ini datang ke kiri, opacity. Dan saya nak pakai overshoot. Senang Overshoot. Ini datang daripada kanan dan opacity. Saya play animation saya macam ni. Okay. Begitu. Dah siap. Okay, nanti kita akan refine lagi dengan menggunakan randomize. Tapi kita dapat stage ni dulu. Biar sama, nanti kita akan refine balik. Cuba. Okey, bila kita tarik tu, dia yang belah kanan saya senang nak keluar sebab dia tarik jauh kan. Untuk belah kiri tu dia tak terkeluar pun. Macam mana tuan? Yang mana satu, item mana satu? Contoh sebab kita punya tool kan dekat belah kiri. So bila saya nak tarik ke kiri tu dia agak macam dah terkeluar daripada skrin lah. So saya punya barang tu tak keluar daripada frame pun. Tarik banyak kali. Oh, tarik banyak kali. Kan? Tarik lagi, tarik lepas macam tu. Oh, okey.
Item ni tadi semua kita EE kan? Easy EE kan dia. Masuk dengan tulisan ke? Tak kan? Masukkan tulisan. Kenapa kita EE kan lepas tu tiba-tiba dia hilang semua? EE kan hilang. Lepas tu dia macam mana pergi item ni semua? So bila saya main dia punya apa ni? Dia nak masukkan in tu baru dia ada balik. Bila pula saya opacity kan ni? Sekejap. Saya buat balik. Benda tu. Delete lah. Cik, saya ada hantar video dekat dalam WhatsApp kan. Grand Festival tu saya lupa macam mana nak pecahkan font tu. Grand Festival ni pakai Exploder ni, select and then tekan Exploder. Nanti dia akan pecahkan dua words macam ni. Okay, alright. Okay, good. Okay, saya rasa yang lain ni kita dah boleh siap dah nak habis ni. Once kamu dah ada macam ni, semua animasi semua dah apply daripada kosong macam ni hinggalah dia masuk macam ni. Dan saya rasa saya nak randomizekan semua item ni supaya dia dapat keluar secara rawak. Select semua ni dan baru kita randomizekan dia. Randomizekan dia supaya dia akan keluar secara rawak lah, lebih kurang begitu. Randomize. Cik, saya ada hantar kat WhatsApp tu berkenaan dengan EE ni. Yang saya kata saya klik EE and then semua tu hilang macam opacity.
Kenapa entah? Kamu tengok dekat dia punya dekat effect control tu. Kat sini ada opacity dia berapa? 0 ke 100? Kosong. Kalau macam kita play, dia daripada opacity tu 0 ke 100. Tapi saya tak tekan apa-apa pun. Salah. Dia Tadi in kita and ada, out. Out pun dia macam ya kan? Okey, tak apa. Kalau macam tu, kamu tekan button reset ni. Ni kan, kamu tekan button reset kat atas ni. Reset. mana reset? Atas ni, dekat sebelah nama ni. Oh, okay. Alright. Tekan Okey. reset kan. Kenapa saya tak ada button EE in and EE out tu? Okey. Yang mana dah siap, kita boleh preview dan mungkin yang teks ni saya nak keluar lambat sikit. Dua ni saya nak lambat sikit. Akhir sikit saya tarik dia ke belakang. Macam tu. Macam mana Shopee tu boleh jadi toing macam tu, Cik? Boleh jadi toy macam ni. Kamu pakai bounce ni. Saya pakai bounce. Jangan lupa kita ada easing type tu, kita ada overshoot, kita ada buoyant dan sebagainya. Dia macam nice lah. Saya selalu tengok dekat billboard. Yes. Dia orang pakai After Effects saja. Dia orang mungkin tak pakai easy, tapi kamu boleh buat benda ni sebagai menggunakan easy ni snap je kan untuk dapat. Senang-senang 200. Saya tak keluar pun bounce ni. Tak ada bounce. Dia keluar apa? Dekat easy type. Ya, easy type ada bounce. Ni kat skrin saya ni saya ada select kat sini. Bounce. Okey. Dah pun siap kita punya yang ini. Ya Allah, saya merangkak-rangkak lagi ya. Tak apa, slow-slow. Kita akan bagi masa sikit lagi, 5 minit. Lepas bounce tu macam mana, Cik? Bounce tu saya macam ni kan. Saya pakai X scale negatif 100. Okey.
Okay, sekejap saya try. Objek saya dia macam tak keluar, macam dia tak ada efek apa-apa. Saya tekan bound. Yang mana Shopee tu Mm-mm. Shopee tu X scale dia berapa? Healthcare dia negatif 56. Bagi negatif 100. Negatif 100. Okay. Jadi tak? Jadi. Okay. Cikgu macam mana nak slowkan animation? Okay. Slowkan animation, kamu macam nak slowkan animation, kamu kena marker ni. Dia ada dua cara, sama ada kamu nak slowkan animation tu menggunakan manual, pakai je mouse kamu ni, tarik lagi jauh, lagi slow lah, lagi tekat macam ni, lagi cepat. Tapi kalau kamu nak buat secara automatically, kamu select semua ni, buat multiple, tekan button increase marker time. So dia akan expand lagi tambah beberapa frame untuk dapatkan animasi tu lebih slow. Macam tu. Macam seronok pula bau ni. Alright. So saya rasa semua dah dapat lebih kurang apa yang saya dah ada kat skrin saya ni. Now, so sekarang ni apa lagi kita nak buat? Kamu boleh save lah file ni kan, dan kamu kalau ada masa kamu boleh snap video dekat hantar kat WhatsApp, and then kita boleh evaluate lah sama-sama apa yang kamu dah hasilkan. Nice. Ila. Okay, seorang dah hantar. Aduh, gagal. Boleh ke? Boleh. Saya lambat gini. Saya tertinggal kereta api. Ya ke? Buang item sikit lah, pening lah. Itulah. Kalau nak kurangkan item sikit pun boleh tak? Bila buat 2-3 item, jealous sudah. Lajuk ni, buat sikit lah. Pening kepala. Pening. Okay, good. Ambil banyak. Buat satu persatu, maksudnya design dahulu, susun. Lepas tu baru kita tackle bab animation. Contohlah macam design ni semua dah siap. Tiba-tiba kita rasa macam ubah fikiran nak tukar background. Macam mana, Cik? Tukar je background, contohnya. Nak tukar background colour Ataupun nak tarik tukar background input colour. daripada mana-mana. Kalau kamu ada 5 background, let's say kamu ada 5 background, dekat file gambar tu saya ada satu bagi file folder background. Then saya pilih file soft crumple dan saya letakkan dia di bawah sekali. Macam ni, saya dah dapat satu background macam kertas ronyok macam ni. And then saya apply dekat bawah sekali lah. Macam tu. Oh, nice. Cikgu nak tanya sikit. Okay. Cikgu. Yuk. Logo Shopee tu ada dia PNG, tapi bila saya masukkan dekat sini, asal ada background lah. Asal ada background. Background apa tu dia pakai?
Putih. Dia jadi macam jetpack. Putih. Tak apa, gini. Mungkin file tu dia saya tak pasti kan, tapi saya punya sini jadi transparent. Okay, kamu replace pada logo yang lain. Let's say pada yang lain lah saja. Okay, file tu dia corrupt ke ataupun apa ke. Kalau kamu boleh cari logo yang lain yang tak ada problem. Saya try download lah daripada internet, daripada Google. Tapi dia sama kak, dia jadi putih dekat background dia. Dia jadi putih juga. Ah. Apa ya show dia kat situ? Cuba pakai folder file yang lain. Contoh macam kamu ada gambar logos, pakai logo Airbnb tu, dah tengok. Kalau file yang lain jadi, maksudnya file yang kamu download tu mungkin ada problem sikit lah dengan dia punya PNG tu. Cikgu, satu lagi cara macam mana nak kebelakangkan satu-satu file tu, belakang ataupun paling depan. So saya nak ubah dia punya timeline dia ataupun dia punya kedudukan di timeline tu paling atas, paling bawah. Macam mana? Okay, untuk ubah dia punya ni, just select, tarik dia yang mana atas, dia nak pergi ke atas ke, dia nak ke bawah ke, susun ordering dia macam ni. Oh, alright. Macam tarik je lah. Macam tarik-tarik ya, macam Photoshop juga. Cik, tadi saya ada masuk ke background tau. Lepas tu saya tertekan enter. So sekarang ni layer tu semua ada lah. Tapi background ni macam tak keluar objek. Okay, kalau kamu tekan background, tekan enter macam tu kan, dia akan keluar begini, betul? Yes. Kamu pergi balik dekat sini, composition ni. Composition tu. Oh. Tapi background tu akan hilang lah kan? Background ni dia semuanya viewer je. Kamu tak perlu risau pasal yang ini. Kamu perlu risau yang dekat sini. Dia bila kamu double click, dia akan keluar yang ini. Okay. Kalau kamu double click yang ni, dia akan keluar yang topi. Cik, effect control ni nak cari kat mana Effect control kamu boleh pergi kat window, dekat sini. Effect control. Mana kat window? tengah-tengah sikit. Window. Okay. Baik. Ada siapa yang dah hantar ke dekat dalam WhatsApp? Cik Seth. Nice. Festival berjenama. Right. Cik Zuhilmi. Okay, good. Siapa lagi yang hantar? Hakim. Wait, ni nice. Ini unik kan? MV Store. Sebelah sale. Saya belum lagi. Menarik. Cik Taufik. Ui, bergegar. Okay. Bounce ni kalau boleh, bolehlah untuk festival ke, tergantung pada ads juga kan. Kalau kamu pakai bounce ni terlalu kerap sangat, macam overuse kat dia kan. Janganlah kalau kita pakai dekat event-event yang corporate ke apa macam tu kan. Itu tak berapa sesuai lah kan. Macam kalau macam brand festival, Shopee festival itu, apa-apalah yang macam ni, itu boleh kita nak pakai bounce. Ui, nice. Siapa ni hantar ni? Cik HMI. Saya belum lagi, sikit lagi. Okay. Slow learner biasa. Saya rasa saya kena out dulu lah. Kenapa? Saya punya komputer ada masalah sikit, saya kena restart. Okay, jangan lupa save Saya tadi dah hantar dah tapi tak sempat save rasanya. Dia not responding. Laju sangat. Okay, tak apa.
macam HMI ni shocking sales tu pakai apa tu? Kila. Okay, kau say. Okay. Okay, dia ada bentuk love macam tu Narik. Wah, kreatif-kreatif orang. Exploder dan Bounce. Dia orang terror-terror dah cik. Itulah. Orang ke? ni merasuk. Oh. Kita orang ni orang tua yang lama-lama sikit kan dia tu ni budak Aduh. baru. Aduh. Aduh, hai. Kita ni set-set kar kat sikit ni mem. Oh. Tak ke mana. Siapa ni? Muhammad Anip. Exploder dan Bound. Sorry, laptop ada mikrofon problem. Okay, tak apa. Alright, so kita bagi 2-3 minit lagi sampai 11.45 and then kita akan move on kepada topik yang baru lah. Sekejap Tak apa, carry on. Tengah buat juga ni slow-slow. Okay. Jadi kita nak carry on, nanti kita nak kena masuk topik baru. Okay, so saya rasa ramai yang dah boleh buat yang ni. Banyak apa nama ni, hasil-hasil yang menarik saya tengok kat sini. Investor daripada Cik Hakim menarik, daripada Kila pun menarik, daripada HMI pun menarik. Right. Okay, mana yang dah siap tu yang tu kamu boleh hantar dekat inilah, dekat WhatsApp. So, okay, banyak tertinggal hari ni baru masuk. Tak, hari ni kita buat latihan macam semalam juga. Belum masuk topik baru lagi. Ini latihan sajalah. Penjelasan, detail dan sebagainya. Masih lagi pakai EE dan buat latihan yang ni. best dan mudah Encik. Terima kasih. Memang mudah. Easy. Nama pun easy kan. Siapa yang hantar ni? Flash sale. Weh, menarik. Rajin. Dia animate satu perkataan. Korang boleh tengok dekat dalam grup ni, hasil-hasil sahabat-sahabat yang lain memang impresif lah. Memang menarik. Saya redor je lah, file saya hilang. Sedih Tak apa, kita buat yang baru. Sabar. Redor dia best. COVID ni. Kena redor lah, nak macam mana. Tak apa, practice make perfect dia.
Tapi alhamdulillah lah okey. Okay, now so kita dah sampai 1 jam, 11.45. Saya assume semua dah siap lah kan. Ada yang belum siap tu, keep on nanti. Kita stop dulu kat sini untuk projek ni. Kamu boleh Ctrl S untuk save macam biasalah. Just in case nanti kamu nak render file ni ke ataupun kamu nak simpan file ni boleh. Kamu boleh Ctrl S dan save file ni sebagai brand festival ads dan sebagainya. Baik, katakan saya save. Dan saya save kat desktop saya brand ads. Itulah. Okey, saya save dan kita nak move on kepada satu topik yang baru. Boleh ya, sahabat-sahabat semua? Boleh. Okey. Yang lagi ke file ni? Macam mana? Save je. Oh, asing. Yup, save. Nanti kalau nak sambung balik, lepas kita sambung lepas ni lah. Mungkin habis kelas ni ke. Oh, alhamdulillah. Right, so sekarang ni, nampak tak nota yang depan saya share ni? Ke tak nampak? Ke nampak AE je? Saya nampak EE je. Nampak AE je. Saya stop AE ni dan saya share saya punya nota ni dekat skrin saya. So semalam kita dah go through semua page-page ni sampailah kita dah masuk ke page okay, hari ni kita nak masuk page 3D layer kan. Kalau kamu tengok dekat situ mungkin page 30 something 3D layer macam ni. Baik, dalam After Effects dia boleh buat 3D layer juga. Dia ada dua jenis 3D iaitu 2D layer, maksudnya dua dimensi. Dua dimensi ni bermaksud X and Y lah, maksudnya ada dua axis X and Y. 3D dimension ni maksud X, Y dan Z. So kita ada tambahan lagi satu dimensi iaitu Z. Okay. Dan dalam After Effects ni 3D tu bukan dah 3D yang dimaksudkan kamu ada objek 3D, kamu ada thickness, kamu ada lighting dan sebagainya yang kompleks. Kamu boleh buat modeling dalam tu. Tidaklah sebegitu. 3D yang dimasukkan dalam After Effects ni ialah positioning ataupun spacing antara layer dimension tadi tu. Kamu ada X, kamu ada Y dan kamu ada Z. Kamu boleh pergi depan dan belakang, boleh menyusulkan Z tadi tu. Dan 3D layer ni memang menarik kalau kamu susun file tu dalam bentuk ada depan, ada di belakang. Kamu akan nampak satu efek parallax. Parallax ni macam ada yang objek di depan dan belakang tu nampak spacing dia berbeza-beza ataupun dia punya space between the layer berbeza-beza. Jadi tu dia akan memberi impact parallax macam tu. So untuk untuk enablekan 3D layer mudah saja, iaitu kamu boleh pergi ke After Effects saya. Okey. Saya buat new file kat sini. Saya bagi new file dan saya tunjuk demo dia macam mana nak keluarkan 3D layer tu. Right, so katakan saya ada satu file yang ini dan satu file yang ini. So dalam After Effects kamu ada 2D layer dan 3D layer. So untuk enable 2D dan 3D kamu tengok ni ada button di sebelah sini, switches ini berbentuk 3D layer. Apabila kamu enable 3D layer, kamu akan dapat beberapa tambahan kat sini. Ini 2D, ini 3D. So aku nampak tak ada sedikit banyak penambahan dia. So apa yang kamu boleh buat ialah kamu boleh position X, Y, kiri kanan, atas bawah dan Z depan dan juga ke belakang. Nampak tu? Ini kalau kamu jangan confuse, apa yang terjadi sekarang ni ialah dia punya kedudukan dia menjauh, kedudukan dia mendekat. Dia bukan scaling. Kalau scaling ini namanya scaling. Tapi kalau yang ini menjauh, ini mendekat. Maksudnya kamu boleh adjust dia punya pada Z value kat sini. Ini X, Y dan Z. Dan dalam masa sama rotation pun diberi X, Y dan Z juga. Kalau kamu tengok untuk X, kamu dapat rotation sebegini. Kalau
Kalau kamu overturn dia macam tu, dia akan jadi flipping macam tu. Kalau Y pun sama, dia akan flipping sebegitu. Z macam biasalah, dia akan rotate yang sebegitu. Dan opacity standard macam tu. Dan kalau kamu tengok kat sini, saya offkan dia. Saya offkan dia. Katakan dua-dua ni saya enablekan 3D. Dua-dua ni saya enablekan 3D. Dan apabila saya tolak yang ni, position yang ni ke depan dan ke belakang, dia akan switching mana yang depan, mana yang depan, yang belakang lah. Sebegitu. Ini sebab saya tolak yang itu ke belakang, yang ini tak akan jadi di depan lah. So saya rasa kamu faham dia punya konsep begini. Andai kata kalau saya rotate begini dan rotate sebegini, kamu akan nampak ianya macam dia macam intersect dengan dia akan intersect dengan layer tu, nampak tu? Sebegitu. Dia macam intersect lah. Jadi begitulah sifat bermain dengan 3D ni. So kalau kamu tengok kat sini, 3D ni kalau kamu tengok dia ada thin layer, dia macam sekeping kertas. Kamu anggaplah dia sekeping kertas yang kamu boleh position dalam bentuk 3D space macam tu. Okay, apa lagi yang kamu dapat apabila kamu enablekan 2D dan 3D ni? Okay, once kamu enablekan 2D dan 3D, kamu akan dapat ni axis ni, bentuk arrow ni. So kamu ada X, Y, dan juga yang warna biru ni dia pointing ke kamu. So dia akan kamu boleh click and drag untuk dapatkan dia punya X, Y dan Z itu. Dekat sini pun boleh, tekan P position, X, Y, Z pun boleh. So mana-mana yang mana rasa kamu rasa senang lah. Saya rasa lebih senang pakai yang di sini. So kamu tahu kat mana yang kamu nak tarik X ke Y ke dan sebagainya. Baik. So itu adalah 3D kan. 3D dalam After Effects. Nah, saya nak share dalam chat. Kamu boleh tengok dalam share chat ni, saya nak share satu video. File dia dalam tinggi juga file dia dalam 60 MB. Tapi kamu tengok dulu file ni bagaimana impact 3D layer tadi tu memberi satu kesan yang menarik dalam presentation kamu. Saya akan share dulu National Geographic indent ni. So bagaimana 3D disusun dalam bentuk 3D space. Layer tu disusun dalam bentuk 3D space. So kita akan nampak impact dia sangat-sangat menarik. Okay, saya upload sekejap. Ada ni pengalaman saya mengajar kan. Ada orang peserta tu dia confuse sama ada yang ini membesar ataupun ni mengecil ataupun ni menjauh ataupun ni membesar macam tu. Ada yang nampak macam dia duduk jauh macam ni sebab dia mengecil. Dia salah konsep kan. Mengecil dan dekat dan jauh satu benda yang berbeza, kecil dan besar. Okey begitu. Just kita kena fahamlah konsep dekat dan jauh ni. Okey, saya dah kasih file tu dan kalau kamu tengok dekat saya punya screen, saya nak share saya punya video yang saya share tadi. Kamu boleh buka file tu, download. File ni beginilah dia punya bentuknya. Okey. Yang ini namanya 2D layer. Gambar-gambar ini disusun dalam bentuk 3D space menjadi satu dunia lah macam tu, satu environment 3D. Nice gila. Ya. Jadi kalau kamu tengok sini gambar-gambar ini semuanya satu sekeping gambar aja. Dia tidak mempunyai 3D pun. Dia cuma space ini saja. Okey. Contoh ini ada yang background, ada yang middle ground, ada yang foreground. So kamu boleh susun begitulah. Ini saya play lagi. Ini salah satunya bagaimana dia mensusun gambar-gambar ni dan mempunyai animasi kamera lah kan.
So ini kita akan buat sebentar lagi. Ini job 10,000 ni. Oh ini lebih, 10,000 pun tak lepas. Ini kena ini betul-betul seminggu khusus ni untuk bahagian ni saja. Seminggu khusus. Tahun lah. Oi, tapi kalau buat benda ni power ah. Boleh, kita boleh buat benda ni kan. As long kamu ada material dia, Ya kamu ada gambar-gambar dia. Gambar-gambar tu kita dah crop, gambar-gambar tu kita dah dapat yang high resolution dan sebagainya. Benda ni kacang je. Wow, kacau. Kacang bagi orang yang buat Curah. kacang. Kita yang makan yang kunyah ni fikir macam mana dia buat. Baik. So dia sebenarnya tu teknik penyusunan saja kan. Usia api gitu. Api tu ialah footage lah. Macam gambar Footage, ini, jerung ni. Jerung ni dia 3D tapi dia dalam PNG sequence lah. Oh, Dia hilang transparency. Tapi kita layan dulu video ni. Kan? Ini 30K. 20K lah, mungkin lah. Tapi ni kalau kerja orang luar, duit currency orang luar lebih. Lebih. Ini lebih dekat 2 minit. Dekat 2 minit. 2 minit lah. So ini yang ini dinamakan sebagai 3D layer dalam 3D layer lah. Okay. Kamu ada background, mana yang besar di belakang sana tu, dia akan nampak lebih kita F1 yang transparency, awan yang transparency dan sebegitu. Baik. So untuk menyusun dalam 3D space, untuk kita susun semua ni, kita perlukan satu view yang lain. Contoh macam sekarang ni kan, kamu dapat view gambaran depan macam ni, active camera yang macam ni. Kamu boleh susun macam ni. Let's say saya import beberapa gambar lagi. Maybe saya ambil yang ni dan ni. Contoh saya masuk gambar ni dan jadikan dia 3D. Dan saya cuba susunkan dalam bentuk 3D space. So apabila saya susun, saya tolak yang ini ke belakang. Saya tolak yang ini ke belakang. Dia akan jadi, ini lagi belakang, lagi ke belakang sana. Dan kamu perasan ada yang besar, ada yang kecil macam tu kan. Tapi dalam gambaran yang ini, kamu tak nampak berapa jauh belakang dia tu. Screen kan? sikit. Kita tak tahu. Kamera tuan. Sekarang nampak. Kamera tuan masih ni video lagi. Okay, sorry. After Effects. Okay. So kita dah susun yang ini, ada yang depan, ada yang di belakang. Contoh begini kan, kita susun yang ini ke depan dan belakang, yang ini duduk di belakang lagi. Jadi persoalannya pada view yang ini tidak sesuai untuk kita tahu berapa jauh yang di belakang tu. Jadi kita kena tukar view yang lain. Untuk tukar view yang lain, kamu boleh tengok pada view yang ini. Ini. So dalam active camera ni, kalau kamu drop down kan dia ada beberapa lagi view daripada perspektif yang lain. Kalau kamu tengok dari sini, daripada top, kamu akan nampak, saya bagi warna orange, kamu akan nampak kedudukan layer depan di tengah-tengah dan juga layer yang paling belakang sekali. Kamu tengok kat sini kan. So ini gambaran depan, tengah, ini belakang. So kita tahu jarak di antara layer ini apa yang jauhnya, dekat sejauh mana layer tu. So begitu. Saya selalu pakai dekat sini ialah layer view top untuk dapat daripada gambaran atas, dan kebanyakan saya akan view daripada custom view macam ni. Yang lain-lain ni kamu boleh tengok daripada front, daripada left, tapi saya jarang pakai yang semua-semua ni. Saya tengok pada top ataupun saya tengok pada custom view. Pada custom view ni kamu akan nampak dari segi perspektif yang macam ni. Itu kamu boleh ubah depan dan belakang. Macam inilah. So perspektif view satu, perspektif view, custom view satu yang ini. Baik. Dalam custom view, kamu juga boleh orbitkan dia. Contohnya, kamu nak orbit nampak pada posisi yang lain, kamu boleh pergi dekat camera tools yang kat sini, enablekan camera tools dan kamu boleh pusing
dan kamu